detik bersejarah ribuan penduduk Palestin pulang ke wilayah utara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Puluhan ribu rakyat Palestin yang kehilangan tempat tinggal dan dipindahkan ke wilayah tengah dan selatan Gaza mula pulang ke utara Gaza hari ini. Detik bersejarah itu adalah sebahagian perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Penjajah Israel mula membuka sekatan jalan pertamanya di tengah Gaza pada pukul 7 pagi waktu tempatan dan satu lagi sekatan dibuka 2 jam kemudian. Di sebalik runtuhan kemusnahan akibat kekejaman Zionis, rakyat Palestin kelihatan berpelukan gembira sebaik berjaya melintas sekatan jalan berkenaan. Terdahulu, jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari dalam satu kenyataan memaklumkan pihak berkuasa Israel akan membenarkan penduduk Palestin kembali ke wilayah utara Gaza hari ini. Ia susulan pembebasan beberapa tahanan warga Israel sejak gencatan senjata itu buka kuasa 19 Januari lalu. Langkah yang dikendali oleh Qatar dan perantara Mesir itu akan membolehkan kira-kira 650,000 rakyat Palestin yang dipindahkan kembali ke wilayah utara Gaza. Perjanjian gencatan senjata 3 fasa itu merangkumi pertukaran tahanan dan keamanan yang berterusan. Dalam pada itu, Hamas menyatakan bahawa kepulangan itu merupakan satu kemenangan bagi rakyat Palestin dan kekalahan bagi Israel serta pelan pengusirannya. Pemimpin kanan Hamas, Izzat Al-Rish, dalam satu kenyataan berkata kepulangan itu membuktikan kegagalan pendudukan Israel dalam mencapai matlamat mereka untuk mengusir rakyat Palestin. Beliau turut menggesa agar penghantaran bantuan kemanusiaan ke semua kawasan di wilayah terkepung itu dipertingkatkan. Tentera Israel hari ini membuka sekatan jalan untuk membenarkan penduduk Palestin kembali ke utara Gaza dengan berjalan kaki melalui koridor Netzarim dan Jalan Al-Rashid di kawasan pantai. Perkembangan ini berlaku selepas Qatar mengumumkan bahawa Hamas bersetuju untuk membebaskan tebusan wanita Israel Arbil Yahud dan 2 yang lain menjelang Jumaat ini. Setakat ini Hamas telah membebaskan 7 warga Israel yang ditahan, termasuk yang terbaru 4 tentera wanita Zionis pada Sabtu lalu. Sementara itu, rata-rata rakyat Palestin melahirkan rasa syukur dapat pulang ke utara Gaza selepas terpaksa berpindah ke wilayah tengah dan selatan susulan serangan berterusan Zionis. ولكن برضه في نفس الوقت زعلانين لانه احنا فقدنا كثير من حبايبنا وابني شهيد وهي ولدي شهيد بعيني. كل الناس طبعا تستنى كانت في هذه اللحظه تستني بشوق وحنين وندعو من الله انه يكون القادم افضل من ما مضى. الشعب دفع ثمن غالي جدا. جئنا اليوم لنشارك في هذه المشاهد التاريخيه، مشاهد عوده اهلنا النازحين من جنوب القطاع الى شمال القطاع. لمن قال لن يكون هناك عودة للنازحين، ها هم الآن عائدون إلى شمال القطاع. بكل بساطة وبكل اختصار، لا يوجد لنا حياة إلا في غزة. Indonesia dan Malaysia berkongsi pendirian yang sama dalam menyokong kemerdekaan Palestin serta berharap gencatan senjata yang berlaku ketika ini akan kekal. Perkara itu ditegaskan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam sidang media bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena lawatannya ke Malaysia hari ini. Masalah Palestina kita berada di satu garis. Kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan kita sangat tegas bahwa the only solution is a two-state solution. Itu pun yang kita selalu sampaikan. Kita terima dengan baik gencatan senjata yang sekarang. Tentunya kita berharap gencatan senjata ini akan bertahan.
Malaysia dan Indonesia bersetuju untuk memanfaatkan segala kekuatan yang ada untuk tingkatkan kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk pertahanan. Dato' Seri Anwar berkata Indonesia mempunyai banyak pengalaman dalam bidang berkenaan dan Malaysia bersedia untuk melihat sebarang bentuk jalinan kerjasama yang ada. Dan harus ada kesediaan pihak Malaysia untuk melihat apa-apa yang mungkin tidak bolehi dari Indonesia, dan itu lebih utama ketimbang memperolehi atau membeli dari negara-negara lain. Jadi hal itu sekiranya ada bukan saja persefahaman, kedekatan, keyakinan dan trust di kalangan pimpinan dan pasukan pimpinan. Beliau berkata demikian dalam sidang media bersama Presiden Indonesia Prabowo Subianto sempena lawatan negara pemimpin itu ke Malaysia. Sementara itu, Presiden Prabowo turut menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama dalam industri kelapa sawit. Jadi, dan ternyata kelapa sawit menjadi sangat-sangat komoditas yang sangat penting. Setiap saya ke negara tertentu, mereka selalu mengatakan perlu kelapa sawit. Mesir, India, Pakistan, semua. Jadi saya kira bisa berbuat banyak yang baik, dan terima kasih sokongan dari Malaysia terus. Tambah beliau, permintaan global yang semakin meningkat menjadikan kelapa sawit sebagai sektor strategik yang perlu terus diperkasa. Terdahulu Prabowo diberi sambutan negara di Istana Negara. Ketibaan beliau pada pukul 10 pagi disambut Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Istiadat dimulakan dengan lagu kebangsaan Indonesia dan Malaysia dimainkan oleh pancaragam Pusat Rajimen Askar Melayu Diraja disusuli 21 das tembakan meriam. Presiden Indonesia kemudian memeriksa kawalan kehormat daripada Batalion Pertama Rajimen Askar Melayu Diraja. Sultan Ibrahim kemudian turut berkenan mengurniakan darjah kerabat Johor yang amat dihormati kepada Prabowo. Korea Selatan mengeluarkan laporan awal nahas Jeju Air hari ini dan mendedahkan kotak hitam pesawat itu berhenti merakam kira-kira 2 km sebelum pesawat menghampiri landasan. Laporan pertama itu sebagai sebahagian daripada siasatan berterusan terhadap nahas di lapangan terbang antarabangsa MUAN pada 29 Disember lalu yang meragut 179 nyawa. Kementerian Pengangkutan Korea Selatan memaklumkan penemuan awal itu bukan akan diserahkan kepada Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa serta pihak berkuasa penerbangan di Amerika Syarikat, Perancis dan Thailand. Menurut laporan itu, kotak hitam berhenti berakam pada 8.58 pagi 4 minit dan 7 saat sebelum pesawat itu melanggar localizer berhampiran landasan. Laporan itu selanjutnya menyatakan bahawa masa sebenar kejadian pelanggaran dengan burung, bilangan burung yang terlibat dan sama ada kehadiran spesies burung lain masih belum dapat dipastikan. Ejen Persekutuan Amerika Syarikat menjalankan pencarian pendatang tanpa izin di San Juan, Puerto Rico semalam. Operasi yang dijalankan oleh Ejen Siasatan Keselamatan Dalam Negeri HSI menyasarkan sebuah bangunan di mana sekurang-kurangnya 10 individu ditahan. Pemilik bangunan Ramon Munoz mendakwa ejen berkenaan menggunakan kekerasan dengan memecahkan pintu dan menyebabkan kerosakan. Sementara itu, Presiden Jawatankuasa Dominican untuk Hak Asasi Manusia di Puerto Rico, Rodriguez, mengkritik tindakan itu. Presiden Amerika Donald Trump sebelum ini mengisytiharkan pendatang haram sebagai darurat negara dan mengarahkan tenteranya memantau keselamatan sempadan. Beliau juga melaksanakan larangan suaka dan memperkenalkan langkah-langkah untuk menyekat kewarganegaraan bagi kanak-kanak yang dilahirkan di bumi Amerika.
Sukan tenis, pemain Itali Jannik Sinner mengukuhkan kedudukannya sebagai Raja Gelanggang Keras tenis lelaki dengan merangkul gelaran terbuka Australia buat kali kedua berturut-turut pada Ahad. Pemain nombor 1 dunia itu menewaskan Alexander Zverev dari Jerman dengan keputusan 6-3, 7-6, 6-3 di arena Rod-Laver, sekaligus menjadikannya pemain Itali pertama lelaki atau wanita memenangi 3 kejuaraan perseorangan Grand Slam mengatasi Nicola Petragelli yang menjadi juara lelaki berturut-turut di Roland Garros dari tahun 1959 hingga 1960. Sinner tidak pernah tewas dalam perlawanan di gelanggang keras pada kejohanan utama sejak kekalahannya kepada Zverev pada pusingan keempat terbuka Amerika Syarikat pada 2023 sebelum menambah gelaran juara sulungnya di Melbourne tahun lepas dengan kejayaan di New York. Bola sepak aksi La Liga, Barcelona berjaya menamatkan kemarau 4 perlawanan tanpa kemenangan dengan kemenangan bergaya 7-1 ke atas Valencia pada Ahad. Fermin Lopez menjadi wira Barca dengan menjaringkan 2 gol menarik dan melakukan 2 bantuan. Frankie de Jong membuka jaringan hanya selepas 3 minit permainan dengan tendangan deras yang menerjah gawang lawan. Ferran Torres menambah jaringan 5 minit kemudian. Rafinha memanfaatkan kesilapan pertahanan untuk menjadikan kedudukan 3-0 sebelum tamat 15 minit pertama. Lopez menambah jaringan keempat pada minit ke-24 dan gol kelima sebelum tamat separuh masa pertama. Di separuh masa kedua, Hugo Duro berjaya memperoleh jaringan sagati untuk Valencia dengan jaringan jarak dekat. Namun Barcelona terus mendominasi dan pemain gantian Robert Lewandowski menambah gol ke-6 sebelum gol sendiri daripada Cesar Tárrega mengesahkan kemenangan pasukan Hansi Flick. Barcelona menduduki tempat ke-3 Liga dengan 42 mata, 3 di belakang Atletico Madrid dan tempat kedua dan 7 di belakang pendahulu Real Madrid. Kapten pasukan Manchester City, Kyle Walker akan bermain untuk klub AC Milan secara pinjaman bagi musim ini. Menurut kenyataan oleh AC Milan, mereka juga diberi pilihan untuk membeli pemain pertahanan kanan England itu dengan kos sekitar 4.2 juta pound. Pemain berusia 34 tahun itu membuat 319 penampilan untuk Manchester City kendalian Pep Guardiola. Penampilan terakhirnya ketika City menang 4-1 menentang West Ham United pada 4 Januari lalu. Walker yang berpindah ke Etihad dari Tottenham Hotspur pada tahun 2017. Kontraknya masih berbaki 18 bulan bersama City selepas menandatangani kontrak sambungan 3 tahun pada 2023. Walker diketepikan ketika City menang 8-0 ke atas Salford City dalam saingan Piala FA pada 11 Januari. Guardiola berkata pemain pertahanan itu telah meminta untuk meneroka peluang untuk bermain di luar negara. Walker mempunyai 93 caps bersama England dan satu-satunya pemain dinamakan untuk pasukan di kejohanan Euro 2024. Paparan kegembiraan rakyat Palestin pulang ke wilayah utara Gaza mengakhiri dunia 10 malam ini dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.